Assalamualaikum, we are back in another episode of Review Rapat bersama saya Jul Zakaria. Tak sabar mengenai. Ini kita nak review tentang satu jersey daripada Borneo, iaitu jersey Sabah FC third. Jersey yang aku tunggu, yang aku habaq, aku tunggu daripada awal musim. Apa yang best, apa yang tak best, apa tunggu saya. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the... Apa abang semua? Aku doakan semoga hampa semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tercinta yang di samping disayang-sayang segala-galanya lah. Okey, hari ni aku nak share dengan hampa tentang satu jersey daripada Borneo, jersey Sabah FC third yang aku duk tunggu daripada awal musim kira kata. Jersey ni is the best jersey for 2022. Okay, jersey ni dah release dah lama dah. So aku baru berkesempatan nak buat review dan aku minta maaf pada siapa yang menunggu review daripada aku tentang jersey ni. Ini dah review aku tentang jersey ni untuk Sabah FC third jersey untuk saingan Liga Super 2022. Ini dia, cek. Jersey Sabah keluaran Loto. Apa first impression hampa bila first keluar? Aku nantikan sangatlah jersey ni. Jersey third Sabah ni bila first time aku tengok dia punya gambaran tu, aku kata, ui, ini the best jersey so far yang aku tengok dikeluarkan dalam Liga Malaysia untuk 2022 ni. The best jersey lah bagi aku. Ya, benda ni subjektif. Mungkin ada orang kata benda dia bukan the best jersey, tapi for me this is one of the best jersey lah. One of the best jersey untuk musim 2022. So, this is it. Ini jersey Sabah, pandangan depan. Ini hak belakang. So, we go for the detail. First thing first, aku nak ucapkan tahniah again and again to Lotto kerana berjaya membawa pembaharuan yang sangat banyak dari segi material, dari segi design dalam semua jersey-jersey mereka untuk season ni. Tahniah Lotto, tahniah Pak An, tahniah to the design team sebab yes, berjaya mengeluarkan something yang aku rasa win, sangat win lah. So, kita pi dekat detailing pada baju ni. Okay, basically kalau hampa tengok pola baju ni, template pada baju ni dia sama saja dengan template away ni. Dia sama saja dengan template away ni. Dia bukan raglan, normal pola, berkola bulat, round neck, dan pada bahagian belakang dia syariah compliance. Dia half moon, dia almost half moon lah. Dia bukan ada, dia bersegi sikit kat bahagian tepi ni. Kat bahagian tepi ni dia bersegi sikit. So kat belakang ni dia ada lebihan kain. So this is like benda yang dah kita sentiasa nampak lah pada jersey lah ni. Okay. So pada bahagian collar, round neck, ada sleeve cuff kat bahagian kiri dan kanan. Dan pada bahagian belakang ada dua panel yang berlainan. Saya kita pick up panel. Okay, kita go for the detailing pada baju ni. First thing first, kita go for all the sponsors. Apa boleh tengok macam all the sponsor, Red One, apa semua ni termasuk yang belakang ni. Dan termasuklah Sabah punya kepala ni. Sabah punya peta ni, Sabah Maju Jaya ni menggunakan polyflat cutting ataupun vinyl. So, all of this menggunakan vinyl, termasuk juga dengan mereka punya benda ni lah. Deep dry ni pun menggunakan vinyl yang di heat press kan. Okey, untuk logo Lotto. Untuk logo Lotto, mereka menggunakan TPU silikon. Untuk logo Lotto. Dan untuk logo Sabah ada kelainan, cek. Logo Sabah tidak menggunakan logo Sabah FC macam yang ni. Dia menggunakan ni lah. Mana dia? Kepala badak sumbu. Kepala badak sumbu, cek. Sebagai dia punya logo. Dia punya logo team menggunakan kepala badak sumbu. Kena dengan nama jolokan mereka, The Rhino. So, something yang different lah. Very different than others. Very different. Very the different one, you know. All other jersey got this logo, official logo club. But this jersey
menggunakan kepala badak. Kepala badak ni pun menggunakan polyflap cutting pula, menggunakan TPU silikon. Okey. Untuk kain, material kain yang digunakan adalah kain microfiber, polyester, 100% polyester. Actually kain dia sama dengan kain home dan away, tapi treatment emboss dah depa kenakan pada baju ni. Hampa boleh tengok pada baju ni ada embossing pada kain dia yang ada tulis Sabah. Full dekat baju je. Full dekat baju. Itu dia. Something yang yalah, aku dah cakap kat dalam video-video lepas, something yang dulu dah buat tapi dah lama tak buat. So they bring back this kind of technique, embossing technique pada jersey. The whole jersey ada embossing. So it's a good thing Aku Lotto best Lotto hampa power season ni, hampa power. Dan macam hampa tengok baju, even baju away ni pun semua baju depa lah ada embossing, tapi full embossing pada jersey ni. Okey, untuk jersey ni ada dua jenis kain. Satu yang depan ni, dan depa menggunakan bahagian belakang ni depa menggunakan kain mesh, butterfly mesh. Dia lain, aku dah explain dah dalam video before ni. Depa menggunakan butterfly mesh. Dan pada bahagian bawah menggunakan panel yang lain. Apa boleh tengok panel yang lain pada bahagian bawah, tapi kain yang depa gunakan sama dengan kain depan. So ada dua jenis kain yang digunakan pada baju ni. Satu polyester punya kain yang di emboss kan, dan depa menggunakan kain butterfly mesh untuk bahagian belakang. Dan untuk bahagian collar dan bahagian cuff, untuk bahagian collar ni depa menggunakan knitted rib. Knitted rib sama juga macam ni, knitted rib. So this is kelainan lah, kelainan yang Lotto apply untuk season ni. Like not using the typical normal rib, tapi menggunakan knitted rib yang bertekstur lain lah. Boleh nampak kan, tekstur dia memang nampak lebih eksklusif dan majestic. Gitu. Okay, basically that's it pada bahagian luaran. So kita kalih tengok kat bahagian dalam dia, apa dah kot lah. Bila kalih-kalih ni keluar ongking sui ke, keluar ongking sui okey lagi. Jangan duk keluar apa ni badak dah. Okey, untuk bahagian depan, ini dah. Apa boleh tengok pola dia. Pola dia menggunakan pola biasa. Bukan raglan, dia tak ada special panel, cuma pada bahagian belakang depa menggunakan dua kain berlainan. Ada panel lain dekat bahagian bawah ni. So itu saja panel yang berlainan. Dan untuk bahagian atas ni, sambungan between depan dan belakang, agak sedikit dah kapal rindu lah. Dia kain belakang tu dia bawa ke depan sikit je. Dia tak lajak banyak tapi sikit je. So hampa akan nampak dia punya ni, dia punya apa ni hang kata ni, dia punya sambungan ni agak ke depan sikit. Dia bukan habis ke sini. Biasa ada yang sampai ke sini, tapi dia lebih sikit je. Dia bukan terletak betul-betul dekat tengah. So itu bahagian depan. Pada bahagian belakang, okey, pada bahagian belakang dia ada back tube ni. Back tube ni adalah sama pattern yang dikenalkan pada embossing. Sama pattern yang diperguna pada embossing. Bukan ada tulisan Sabah, tapi all the apa ni orang panggil grafik geometrik. Geometrik punya image grafik tu ada pada bahagian back tube ni. Hampa boleh tengok ada apa ni geometrik punya design lah. So untuk bahagian belakang, untuk labeling ni ada Pergo, Perago, ada logo Sabah dan logo Lotto, dan baju ni bersaiz M. Dan pada bahagian tepi ni ada dia punya wash tag. Basically that's it untuk baju ni, luar dalam dan detailing. Untuk baju Sabah ni, untuk baju Sabah ni diberi nama Crash. Kenapa diberi nama Crash? Bersempena dengan, of course lah, badak sumbu. Bila kumpulan badak sumbu itu dipanggil dalam bahasa kampung aku Crash. Sekumpulan badak sumbu ni diberi nama Crash. So dia melambangkan badak lah. So badak, actually baju ni di tribute, special tribute untuk badak Sumatera yang telah pun pupus pada 2019 dulu. So baju ni tribute untuk badak Sumatera yang hanya boleh dapat di Sabah.
Tapi dah pupus, sayangnya dah pupus. So they tribute to kewujudan badak Sumatera di suatu ketika dulu. So good job to Sabah dan Lotto kerana came up with this kind of thing dengan ada nilai-nilai kehaiwanan. Ada something, you know lah, hampa faham lah apa yang aku cuba maksudkan tu kan. So basically this is a good thing, good campaign. So in a way kita dah kehilangan badak Sumatera. So apa yang ada, haiwan apa yang ada di negara kita ni, kita kena jagalah. Jangan suka-suka hati apa nak bunuh ke, nak tikam ke, nak han ke kan. Semut tu lain cerita lah. So benda-benda macam ni kita kena jagalah, especially kalau kalau kata benda ni adalah exclusively ada dekat Malaysia. So something yang kita kena jaga. So good job to Lotto dan badak pula dan Sabah kerana come up with this kind of philosophy. So good job on that. Tahniah, aku respect sangat-sangat. Dan penggunaan 3D ini aku suka gila depa guna logo kepala badak ni macam ni kat sini. Ada isu di mana ada orang kata kenapa guna logo kepala badak, pakailah logo official, something new lah, something. Adalah kelainan pada setiap jersey. Janganlah terlalu tipikal sangat. Semua nak kena sama. Logo kat tengah pun hampa kata pelik. So be open-minded, be outside of the box a little bit, cuba adapt, cuba terima dengan satu pembaharuan. Kalau kita asyik berada di dalam comfort zone kita, sentiasa nakkan benda-benda yang sama je, lama-lama cemuih lah. Apa yang Lotto dah buat untuk season ni bagi aku banyak memberi pembaharuan, banyak memberi mengimbau balik macam teknik embossing apa semua ni kan. Dan benda ni bagi aku, kita perlukan benda ni lah dalam liga kita, especially liga kita lah. Sebab liga kita perlukan benda-benda macam ni untuk menaikkan semangat dan jati diri penyokong untuk tiap-tiap pasukan. So this is it basically untuk baju ni. Belakang, depan, so macam mana rupa dia kalau kat badan? Lepas tu besar. Ini dah rupa jersey Sabah third size M pada badan. Dia fit sikit. Aku saja ambil M sebab memang aku rasa aku nak pakai a bit fit. Tapi kalau aku ambil L pun not bad. Tapi tak apalah, M je lah aku ambil untuk yang ni. Aku rasa aku nak pakai fit sikit. So ini pandangan ni bahagian depan lah. Ini depan macam ni. Ni belakang. Itu dia. So untuk M dia, actually baju Sabah ni dia agak fit sikit lah aku rasa. Lengan dia okey lah. Untuk M okey. Tapi aku rasa kalau kata normal cutting, authentic ni, normal cutting should be S kot. Tapi this is M lah. Cutting dia agak fit juga M dia. Normally kalau kata jersey length, M dia loose sikit lah pada bahagian ni. Tapi ni agak fit. So tak sure sama ada aku dah makin gemuk ke apa, aku tak tahu. So basically this is it. Macam ni lah kat badan. Size M di badan. Tadi berdiri, lalu duduk. Okey, macam mana? Hampa dah beli belum? Hampa dah beli belum? Tak beli lagi? Hampa tunggu lagi. Pi dekat website Sabah ataupun hampa pi dekat mana-mana Ihsan ataupun hampa pi dekat website Ihsan, hampa boleh dapatkan jersey ni dengan harga hampa cek sendiri. Hampa cek sendiri kat sana sebab dia ada dua version. Satu autentik, satu replika. Ini autentik. Beza autentik dengan replika adalah replika menggunakan kain yang sama untuk bahagian depan dan untuk bahagian ni dia kain lain. Bahagian belakang aku tak ingat, tapi bahagian ni kain lain. Dan untuk logo Red One ni itu one thing. Aku sebenarnya lebih suka replika punya design logo, di mana ini dia tak ada border putih. Replika dia hitam semua, so dia lebih nampak lebih blackout lah kat situ. Dan untuk logo Rhino dan logo Lotto ni, kalau tak salah aku, mereka menggunakan heat press je. Mereka logo Rhino ni woven kot. Tak salah aku woven sama macam replika untuk home dan away. Mereka menggunakan woven logo yang di heat press pada baju. So, dia ada juga Lotto kat sini. Aku lupa tunjuk. Logo Lotto kat sini. All this ni menggunakan TPU silikon. So basically itu je lah aku punya review tentang jersey ni. Cuma aku nak puji apa yang Sabah FC dah buat untuk fans untuk musim ni. Di mana aku rasa so far tak ada lagi
mana-mana kelab yang ada halftime show, di mana Sabah baru ni aku tak ingat match ke berapa, last match home depa invite K-Click untuk buat performance during halftime. So bagi aku itu adalah salah satu cara tarikan untuk tarik orang pergi stadium instead of bukan sekadar pi tengok bola. Ya, of course lah orang pergi stadium tengok bola kan. Tapi halftime tu ada entertainment. Aku sangat puji. Good job to Sabah. Keep on doing that kind of thing to attract people to come to the stadium. And then baru ni aku juga ada nampak di mana Sabah pergi ke Sempurna, tak salah aku, dengan 2 player import depa, dan bersosial, beramah mesra dengan adik-adik kat sekolah dekat sana, kat Sempurna tu. Aku rasa aku tak nampak juga lagi ada team yang buat benda tu. So that is like orang kata exposure to the younger generation untuk mengenal bola sepak, mengenal player, menyertai pasukan, mengenal pasukan. So that is something yang patut dibuat oleh tiap-tiap kelab lah. Dan aku nak quote sikit lah, di mana baru ni TMJ ada buat press conference pasal bertemu dengan fans. Ada satu statement dia yang di mana dia ada sebut kehadiran penyokong bukan tanggungjawab kelab. Di mana dalam tu TMJ ada mention pasal benda tu, dan TMJ juga ada cakap penonton kena ada self awareness, appreciate the team apa semua. Dan JDT dah sediakan stadium cantik, facilities apa semua. Okey, pendapat aku aku kurang setuju dengan apa yang TMJ cakap, di mana actually itu adalah tanggungjawab kelab untuk menarik penonton pergi ke stadium. Bukan sekadar untuk meng-appreciate. Of course, club fans of course appreciate. Tak payah duk kata tak main stadium pun, kalau kata depa tak pergi stadium pun, depa tetap appreciate apa yang kelab-kelab dah buat, apa yang team dah buat untuk fans. Tapi untuk menarik minat orang pergi ke stadium ni is a different thing. Bagi aku, itu adalah tanggungjawab kelab. Kalau kelab tak create something yang boleh menarik minat penonton untuk ke stadium, orang yang tak pernah tengok bola untuk pergi tengok bola, orang yang tak pernah pergi ke stadium. So club have to think of something untuk adakan benda tu. But at the end of the conversation, yalah sesi tu, TMJ ada mention lah yang club akan buat apa semua, akan tingkatkan lagi apa semua tu. Sebab one thing aku nampak kelab-kelab kita kurang mempromosi dan kurang marketing dalam nak menarik minat orang pergi stadium lah. Tak cukup dengan sekadar kemenangan. Tapi kalau tengok pada siapa yang follow aku dekat IG, aku pernah buat live session dengan Zaza, di mana Kak Zaza ni bekerja dengan Fajiano, Okayama Club di Jepun. Club Adi Fayyad main hari tu. So dekat situ dia ada explain macam mana depa tarik penonton, macam mana depa tarik minat the younger crowd, the younger generation, budak-budak sekolah apa semua ni. Apa depa buat kat stadium before match, apa tarikan depa dah buat. So we need that kind of thing. It's not just simply mengharapkan penonton main untuk support sebab team dah develop macam-macam apa semua ni, nak kena main support, tunjuk tanda support, tanda appreciation. Aku kurang bersetuju sikit pasal benda tu. Club perlu provide. Dah terbukti walaupun stadium cantik dan besar macam JDT punya stadium tu pun tak dapat full crowd. So it's not about the stadium, it's about the activity before the game, during the game, even after the game itself. So banyak benda yang kena, aku rasa kelab-kelab Malaysia nak kena explore lagi in terms of marketing, in terms of promoting, banyak benda lah. So tak boleh mengharapkan semata-mata untuk fan untuk appreciate the team saja, usaha team saja. Of course fan appreciate, itu tak boleh nak dikatakan, tapi kita kena ingat, kita kena tarik minat juga orang-orang yang baru nak tengok bola, yang dah lama tengok tapi dah tinggalkan. Nak tarik balik orang macam ni, nak pupuk balik semangat orang generasi muda untuk tengok bola Malaysia, especially nya macam KL. KL lah senang cerita KL Kuala Lumpur, kelab ibu negara Malaysia yang
paling susah nak dapat crowd, paling susah nak dapat penonton, di mana ada banyak lagi benda lain, ada banyak lagi source of entertainment yang mereka ada. Kenapa mereka nak pergi stadium, nak tengok? Tambah pula kat TV ada live apa semua. So I think kena create something lah at the stadium itself to pull the crowd, untuk tarik crowd pergi sana. Dan tolonglah kelab-kelab ni bawa, perkenalkanlah brand kelab hampa ni ke peringkat sekolah-sekolah kan. Dengan adanya akademi saja bagi aku tak cukup kan. So kat sekolah, dekat tiap-tiap negeri, tiap-tiap kawasan ada banyak sekolah, banyak hampa boleh buat aktiviti untuk banyak gila lah kalau hampa tengok dekat liga-liga luar, EPL ke, sebab hampa berkiblatkan EPL kan. So hampa tengok Liverpool, MU apa semua ada je, di mana depa pi ke sekolah-sekolah, pagi budak-budak sekolah mai ke stadium apa semua. Kita tak ada that kind of thing yang boleh menarik minat generasi muda. Okay, dah lah, cukup lah. Aku just sharing my opinion. Itu saja. Untuk jersey ni, berapa rating aku? Untuk rating aku untuk jersey ni, terbalik cakap. Rating aku untuk jersey ni, aku boleh bagi 9.5 out of 10. Marvelous. Memang aku tunggu sangat-sangat jersey ni keluar. Tahniah Lotto, tahniah Sabah. Sabah not just because of the jersey, but what you've been doing right now, aku really respect. Hampa ada vision, hampa nampak apa yang perlu dilakukan dalam untuk create engagement, untuk createkan awareness untuk fan-fan hampa. Aku salute. Dan Lotto, benchmark hampa season depan tinggi. Good luck. Good luck lah. So macam mana hampa nak top up dengan apa yang hampa dah keluar season ni, good luck. Tapi aku yakin InsyaAllah Lotto boleh buat. Good job Lotto untuk season ni. Jangan lupa follow Kelab Jual Jersey. Jangan lupa follow IG aku, The Joe Zakaria. Dan thank you so much pada siapa yang dah follow channel ni, yang dah stick dengan channel aku ni dari dulu sampai sekarang. Jangan lupa komen. Give your comment dekat bahagian komen. Jangan dekat komen dekat video orang. Komen kat video aku, pasal video aku. So itu sajalah kot untuk ini. Aku doakan semoga kehidupan kita diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat, dan semoga kita dibekalkan kesihatan yang berpanjangan dan dilimpahkan rezeki. Amin. Semua yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri aku sendiri. Sampai kita jumpa lagi dalam episod. Assalamualaikum.